Setakat ni okey tak tentang bubble sort? Sebelum cikgu masuk selection sort. Sebenarnya yang mudah bubble sort ya. Bila kita tengok pada konsep tadi tu dia lagi mudah ya. Okey tak apa, nanti kamu ulanglah ya. Baik, kita sambung yang seterusnya iaitu selection sort. Dikenali juga sebagai isihan pilihan ya. Di mana dia memilih satu unsur untuk dari senarai sebagai unsur rujukan. Maksudnya unsur ni ialah macam 2, 4, 1, 5 tadi tu adalah unsur. Bilangan unsur tu length dia adalah 4 ya. So dia akan pilih satu unsur. Tapi untuk selection sort ni kita guna nombor banyak sikit lah agaknya ya. Okey, kita tengok macam mana. Oh tak, kita gunakan 4 tu juga ya. Okey, kita pilih satu unsur, kemudian dia kata menyusun secara urutan dengan membandingkan unsur rujukan. Okey, kita pilih satu unsur, katakan 2 tu kita pilih sebagai unsur rujukan. Kemudian kita bandingkan, jika menaik, unsur rujukan lebih besar dari nilai minima. Sepanjang masa kita akan cari nilai minima jika kita nak dia menaik ya. Kalau kita nak dia menurun, sepanjang masa kita kena banding dengan nilai maksima. Nilai minima dan nilai maksima ya. Ini lebih ya, cikgu salah spell kat situ. Okey, konsep dia macam ni. Okey, kita pilih satu nombor untuk menjadi UR, unsur rujukan. Bandingkan UR dengan nilai maksima ataupun minima. Kalau kita nak menaik, kita ada satu nilai iaitu nilai minima. Kalau kita nak menurun, kita ada satu nilai iaitu nilai maksima. Kemudian tukar tempat jika salah macam tadi ya. Okey, contoh. Okey, cikgu dah tak pakai bulat-bulat. Cikgu pakai segi 4 pula iaitu 2, 4, 1, 5. Okey, macam mana konsep ni? Okey, konsep ni macam ni penerangan dia. Unsur rujukan kita adalah 2. Okey, 2. Kita bandingkan dia. Adakah 2 dengan 4 ini, okey, bila minima kita bandingkan sama ada 2 ni kecil tak? Ya. Okey. So, kecil, 2 masuk dalam senarai dulu. Baik. Seterusnya, kita bandingkan 4 dengan 1 pula ya. 2 dah hilang dah masuk sini ya. Yang tinggal 4, 1, 5. Unsur rujukan kita sekarang adalah 4. Dalam senarai ni, 2 ni, 1 lebih kecil ataupun minima daripada 4. Jadi 1 kita masukkan. Yang tinggal di sini ialah 4 dan 5. Tetapi dekat sebelah sini susunannya berlaku adalah besar dahulu baru kecil ya. Sama macam bubble tadi. Bila dia tukar, yang sebelah sana pun dia tukar ya. So yang sebelah sini pun dia tukar juga. Jadi dia macam ni pula. Yang sebelah sini, yang 2 ni antara 2 dan 1, siapa yang lebih minima? 1 lebih minima, jadi dia akan susun baliklah yang ini ya. Okey, seterusnya yang tadi sini dah selesai. Yang sini pula dia uji sebab ada bucket sini belum selesai. Tetapi oleh kerana susunannya dah betul, yang depan tu memang besar dan dia memang minima, so kita masukkanlah dia semua dan selesai. Dapatlah urutan menaik 1, 2, 4, 5. Bila kita hendak urutan menaik, kita cari nilai yang minima. Bila kita nak terbalik, susunan yang menurun, 5, 4, 2, 1, kita sentiasa cari nilai yang maksima. Akhirnya nanti kita dapat 5 dulu, diikuti dengan 4, 2 baru 1 ya. Okey, ini macam mana coding dia. Okey, tadi kalau kita lihat tadi, okey, kita ada satu senarai nombor ataupun list. Unsurnya sama macam tadi, 2, 4, 1, 5. Kita dah tahu bilangan tu adalah length. Kalau tadi namanya senarai nombor length. Sekarang namanya nombor ataupun norm, jadi norm.length. Jadi kita tahu bilangannya adalah 4. Baik, kita lihat dia punya proses. Yang pertama dia ada for. Okey, kita dah tahu ini nak bilang ni ada berapa. Okey, cuma sekarang ni kita umpukkan nilai minima dia adalah I. Jika tadi kita ambil yang pertama tu adalah nombor 2, jadi automatik nombor 2 tu akan menjadi nombor minima ya. So, siapa dengan siapa yang kita akan banding iaitu J
J sama dengan I tambah 1. Jika J lebih kecil, tambah-tambah. Ini sama macam tadi ya. Kita banding nombor yang ini I, yang nombor 2 ni kita banding dengan J. J ialah I tambah 1. Sama juga. Bila I tambah 1, nombor yang kedua ni lah. So kita banding I dengan J ya. So dia kata perbandingannya ialah nomor min ni dengan J. J kita tahu dah nombor yang dia tambah 1. Okay. Jika dia tidak sama dengan I, maksudnya minima ni bukan nombor yang pertama ni. Tukar tempat. Maksudnya minima J lah kan. J tukar tempat. Jika kita lihat, dekat situ ada for, ada if, ada if. Oh, lagi banyak dia punya gelung dan dia punya syarat. Apa bezanya dengan bubble sort tadi? Bubble sort sentiasa membandingkan nombor pertama dengan nombor kedua. Jadi J dengan J tambah 1 ya. Dekat sini dia ada perkataan kunci dia min. Kalau kita nak cari nombor menurun nanti, dia ada kata kuncinya max ataupun maxima. Jadi bila kamu jumpa coding, kamu tengok ini bubble sort ke selection sort. Tengok-tengok ada perkataan minima. Oh dah tahu dah. Ini adalah selection sort. Kalau minima dahulu, sentiasa banding dengan nomor minima, jadi dia nak selection sort yang jenis menaik. Kalau kamu tengok maxima, so kamu dah tahu ini selection sort, dia nak mencari nilai daripada besar ke kecil. Okay, senang je kamu nak kesan sama ada dia bubble sort ataupun selection sort. Kalau tadi dia sentiasa banding nombor pertama dengan nombor kedua, tapi dekat sini dia sentiasa banding dengan nilai minima ataupun dengan nilai maksima. So kamu dah tahu ada input, ada proses yang panjang. Dia punya diamond ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 diamond ya. Baru ada output. So macam mana kita nak buat carta alih tadi? Okey, kesan dahulu kat mana perbezaan dia. Ada tanda ini ya. Tanda-tanda ini nanti kita akan petik dia supaya menjadi parameter. Okey, contoh. Okey, input dia ada length kat situ. Okey, ada syarat 1 tadi. Jika benar, kita jadikan min sama dengan I. Okey. Dan jangan lupa ada syarat J lagi. J ialah yang I ni tambah 1, iaitu nombor berikutnya. Kita bandingkan dia ya. Okey, jangan lupa ada syarat yang ketiga, iaitu min bandingkan dengan J. Sebab kita nak cari nombor yang kecil dulu, baru nombor yang besar. Okey. Jika tidak, loop dekat sini ya. Jika tidak, loop dekat sini. Jika ya, kita tahu dah. Kalau dia tidak ikut ni, kalau ini min dia. Kalau dia terus ke depan, min dia sekarang jadi J ya. Sama ada I yang jadi min ataupun J yang jadi min. Okey, jika tidak, tukar tempat. Masuk sini, uji lagi, pusing. Macam mana lah ya. Sehingga akhirnya, syarat dah tidak tepat, keluar dan paparkan nombor yang telah dipisihkan itu. Dan tamat. Okey. Ada berapa diamond dia? 1, 2, 3, 4. Ada dia punya prosesnya menetapkan min sama ada I yang menjadi min ataupun J yang menjadi min. Kemudian ada tukar tempat. Okey ya. Biasanya kalau atur cara ataupun carta alih yang panjang macam ni, markah kamu dapat mungkin sekitar 8 macam tu ya. 8. Markah keseluruhan kalau 15, dekat sini kamu dah boleh collect 8 markah. Nanti yang lain-lain tu dia akan tanya lagi, ini sort berjenis apa, menaik ke menurun, bubble sort ke selection sort dan sebagainya. Itu mungkin ada 3 markah lagi kat situ ya, dan sebagainya. Okey, kita lihat perbezaan, ini paparan dia. Ini kalau dia menaik. Kita lihat ini kalau yang menurun ya, ini yang menurun. Yang lain semua sama, cuma bezanya ada perkataan max. Dia akan gunakan nilai maksima dekat sini. Okay. Kalau diguna nilai maksima, dia menurun. Kalau diguna nilai minima, dia menaik. Yang lain semua sama. Kita ubah dekat maksima tu je. Dan tanda ini. Dan tanda ini. Jadi kalau kita rujuk,
Yang beza ialah tanda ini, yang lain semua perkataan dah tukar menjadi maksima. Okay, so carta alih dia mestilah sama. Carta alih dia masih lagi sama. Yang berbeza adalah parameter dia. Kalau tadi min, sekarang jadi max. Ini pun menjadi max. Kalau tadi kecil, besar, sekarang menjadi kecil. Yang min tadi menjadi max. Yang sini tadi tidak sama, min tidak sama dengan I. Di sini kita kata maksima tidak sama dengan I. Ini bukan umpuk ya, ini sama. Ingat, operator sama adalah dua kali tanda sama. Kalau ada satu tanda sama, itu umpuk. Biasa pelajar kadang masa buat parameter ni ada silap dekat situ. Dan akhirnya, paparan ni adalah dekat pernyataan palsu syarat I. Macam lebih panjang daripada bubble sort ya. Carta alih kepada selection sort ni. Sebab selection sort ni dia ada empat ya. Ada 4 syarat yang kita kena tengok situ. Sama ada ulangan ataupun pilihan dia ada 4. Dan kata kuncinya di situ adalah perkataan maksima dan juga simbol lebih kecil dan lebih besar ini. Untuk menunjukkan dia sama ada nak susun menaik ataupun susunan menurun. Dan kalau kita gunakan yang ini, dia akan jadi menurun lah. 5, 4, 2, 1. Okey pelajar. Sebenarnya, kedua-dua urut isihan ni, dia boleh digunakan, pilihlah mana-mana satu, baru kita boleh buat binary search. Jadi nampaknya kalau nak senang, gunakan bubble sort. Kalau nak pening-pening sikit, boleh gunakan selection sort. Okey, baik. Jadi bila dah sorting, baru kita boleh buat carian. Okey. Sebelum kita masuk carian, tadi selection sort okey tak? Bye. Okey. 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 Okey, alhamdulillah. Ini dekat cikgu hari ini. Okey. Kita lihat kepada binary search ya. Dikenali juga sebagai carian perduaan. Proses carian berlaku selepas proses isihan. Sama ada kita guna isihan buih atau isihan pilihan tadi ya. Baik, selepas kita dah susun tadi tu, baru senang kita nak cari. Tapi tadi sikit sangat nombornya kan. Sekarang cikgu bagi banyaklah sikit ya. Nombor 1 sampai nombor 9 ya. So kita nak cari nombor ya. Baik. Konsep binary search. Okey, binary search ni adalah carian yang pantas ya. Carian yang slow adalah linear search. Tetapi kita tak disuruh belajar lah pula linear search. Tapi tak apalah, cikgu bandingkan nanti antara binary search dengan linear search ya. Kamu boleh belajar sendiri tentang linear search. Okey, konsep dia adalah membandingkan unsur yang dirujuk. Macam tadi kita ada rujuk satu nombor. Tetapi kali ini kita pilih di tengah-tengah. Caranya adalah bahagikan 2. Ya. Caranya bahagikan 2. Nanti kita akan gunakan fungsi, ada satu fungsi untuk menjumlahkan semua unsur tu, macam length jugalah. Ya. Dot length. Lepas tu bahagi dengan 2. Kalau ini ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bahagi 2. Tengah-tengahnya 5 ni ya. Sebab di depan 5 ada 4. Di belakang 5 pun ada 4. Jadi ini tengah-tengah lah 5. Kita terus pergi dekat 5. Kalau kita nak cari 9. Lepas pergi dekat 5. Kita pergi pula dekat 7. Sebab 7 ni di depannya ada 2 sampai 5 dan di belakangnya ada 2 lagi. Lepas tu kita pergilah semula di tengah-tengah. Tinggal 2 ni kan. Jadi dengan pantasnya 3 step dia dah dapat 9. Tapi kalau linear search dia akan gerak satu. Tak apa, kamu tengok contoh animasi ini ya. Kita tengok contoh animasi ini. Okay. Kepantasan proses mencari unsur 9 ya. Sama ada linear search ataupun binary search. Okey. Sekejap dia dah gerak ni. Okey, semula. Okey. Tengok binary search dia terus pergi dekat 5. Lepas tu dia pergi dekat 7. Lepas tu 2 yang ini dah jumpa dah. Tapi kalau linear satu-satu dia cari, nampak? Kalau nomor tu banyak, esok baru dia jumpa. Tapi taklah macam tu. Sebenarnya pandas juga dia sebab bergantung kepada kelajuan komputer ya. Tapi kalau kamu lihat, binary search dia sentiasa membahagikan 2 bilangan unsur yang ada tu.
Kalau 9 tadi bagi 2, 5. Dari 5 sampai 9 tu bagi 2, tu tengah-tengah dia 7. 7 sampai 9 dia tengah-tengah dia 8. Kemudian dijumpa 9. Okey, ini dia punya konsep dia ataupun dia punya prinsip dia ya. So macam mana kita nak buat dia, kita lihat dia punya atur cara ya. Okey, macam ni atur cara dia. Okey, kita dah tahu tadi. Okey, baik. Kali ini cikgu perkenalkan fungsi ya. Cikgu gunakan fungsi. Contoh cikgu yang sebelum-sebelum ini, cikgu tak gunakan fungsi. Tapi kali ini cikgu gunakan fungsi supaya kamu tahu kalau fungsi macam mana nak buat carta alih dia. Okey, kalau kita ada fungsi, okey, apakah dia fungsi? Fungsi adalah aplikasi mudah yang kita buat dan kita boleh gunakan berkali-kali. Kan kalau kita nak guna banyak kali, kita buat fungsi macam ni. Tapi kita lihat macam mana kat dalam fungsi tu. Okey, mula-mula kita ada senarai nombor dan nombor yang kita nak cari. Senarai nombor dan nombor kita nak cari ni sebab dia boleh berlaku berkali-kali, sebab kita jadikan dia fungsi seperti ini ya. Baik, so dia adalah parameter kepada fungsi ni. Kemudian kita bermula dengan kosong dan berakhir dengan okey, length ni kalau nombor ni tadi ada 9, cara nak cari bilangan yang terakhir tu ialah 9 tolak 1. Sebab ingat lagi tak, kita bermula dengan kosong tadi kan. Okey, selagi mula lebih kecil atau sama dengan tamat. Kenapa kita letak tanda sama dengan? Sebab kita nak dia sampai nombor yang terakhir pun diuji. Okey, okey, sepanjang masa kita akan bermula dengan tengah tadi kan berada di tengah ya. Macam mana nak tahu tengah tu? Okey, dicampurkan antara mula dengan tamat tu kemudian dibagi 2. Ini kamu boleh kira lah matematik ni ya. Ini logical matematik ni ya. Ini adalah fungsi matematik yang diguna Matplotlib. Baik. Jika dah jumpa nombor yang di tengah-tengah, kalau nombor yang di tengah-tengah tu yang kita cari, terus jumpa nombor itulah yang kita cari. Tapi bukan ya. Bila bukan, dia uji pula adakah nombor di tengah tu lebih kecil daripada nombor dicari. Kalau tidak, dia akan cari lagi tengah yang baru. Akhirnya tamatlah. Dan kita akan dapatlah nombor dicari, return. Bila kita ada fungsi, kita gunakan return. Jadi fungsi ni kita boleh panggil berkali-kali ya. Berkali-kali. Macam mana kita nak panggil? Ingat, kita cuma masukkan nom dan nombor dicari. Jadi bila kita nak panggil dia, kita cuma masukkan nom dan nombor dicari. Kalau kita masukkan nom 1 sampai 9, nak cari 9, beginilah kita tulis. Kalau nom kita lebih panjang lagi dan nombor nak dicari nombor lain, kita tulislah nombor lain. Kita boleh gunakan banyak kali dia ya. Untuk menggunakan dia, buat satu pembalik ubah dan kita panggil dia. Cara panggil dia adalah tulis nama dia. Oleh kerana fungsi tu, function, namanya adalah binary search. Nom dicari, nom dan nombor dicari. So kita tulis binary search, nom dan nombor yang nak dicari. Ini adalah pembalik ubah yang kita guna. Okey, so ini kita punya output lah. Output kita ada syarat lagi ya. Baik. Mungkin contoh cikgu ni susah. Kamu boleh gunakan contoh dekat dalam buku. Dalam buku dia buat contoh structure ya. Tapi cikgu nak perkenalkan kat kamu. Kalaulah dalam peperiksaan macam ni ikut ya. Baik, bila kita nak buat carta alih, kita boleh buat carta alih yang ini sahaja. Ini sahaja ataupun yang ini sahaja. So kalau ini sahaja, maknanya carta alih itu untuk fungsi. Kalau ini sahaja, maksudnya carta alih untuk membuat carian binary menggunakan fungsi. Jadi ini akan jadi proses saja. Kalau kita lihat, ini cuma jadi proses, ini jadi syarat kan. Syarat yang di dalamnya ada output lah, ada 2 output. Jadi ini sangat senang nak buat carta alih dia. Kalau yang ini sahaja kita nak jadikan carta alih. Okey. Baik. Ini contoh cikgu kalau cari 6 ya. Kalau cari 6 dudukan yang kelima dia kata 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ya. Kalau dia cari 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kita cari 9, dia akan kata 9 ditemui di kedudukan ke-8. Salah ni. Contoh cikgu cari tadi, kalau sini 6 ya.
Okey, tak apa. Okey, kita lihat carta alih dia. Kalau cikgu nak guna yang ini, okey, carta alih dia senang saja. Ini input, ini proses, ini syarat, kemudian ada dua output ya. So dia macam ni. Input, kita panggil fungsi binary search, kita ada dua kemungkinan, benar atau palsu, dan tamat. Ini carta alih kalau kita gunakan fungsi. Tapi kalau kita nak fungsi tu dicarta alihkan, okey, kalau fungsi tu yang dicarta alihkan, dia jadi panjang lah. Okey, macam ni. Okey, masukkan nilai tu, ada while. Okey, jika benar, return ini. Kemudian ada lagi yang lain kan. Jika yang dicari itu, jika yang di tengah-tengah tu bukan yang dicari, jadi yang pertama, okey, keluarkan yang ini, patah balik sini. Jika yang lain satu lagi, keluar yang ini, kemudian pusing kat sini. So macam ni ya, dia punya loop dia. Okey, sehingga syarat ini tidak dipatuhi, baru dia akan jadi palsu. Oleh kerana dia bukan output, dia return. So sini bukan output ya, sini proses. Outputnya masa bila berlaku? Masa yang tadi satu lagi, carta alih yang satu lagi. Ya. Baik. Kalau kamu nak tengok carta alih yang bukan menggunakan fungsi, kamu boleh tengok kat dalam buku teks. Kat dalam buku teks dia tak ada contoh yang macam ni. Cikgu saja buat contoh yang ini supaya kamu ada satu lagi idea, oh boleh juga gunakan fungsi ya. Bermula dengan binary, sebab biasanya binary search ni kita akan buat carian lebih daripada satu kali. Jadi kita biasanya akan buat fungsi. Macam mana cikgu buat parameter ni? Ambil daripada atur cara tadilah ya. Kamu dah tengok tadi macam mana. Okey.